Saya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdillahil amin. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Kita bersama dengan kuliah maghrib 15 minit. Kita guna kitab 40 hadis yang amalannya kecil tetapi pahalanya sangat besar. Terjemahan Syekh Hairul Nizam bin Mat Hussein hafizahullah. Malam ni kita tengok hadis yang ketiga. Seorang sahabat yang bernama Abu Hurairah. Sahabat nama Abu Hurairah. Tuan-tuan ada anak lelaki, dapat cucu lelaki-lelaki, boleh buh nama Abu Hurairah. Nama seorang sahabat yang merupakan perawi hadis terbanyak umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nombor 1. Kira nanti kalau umat Rasulullah ada 20 bilion di padang mahsyar, contoh keseluruhan umat Rasulullah 20 bilion di padang mahsyar, pertama yang paling banyak riwayatkan perkataan daripada mulut Rasulullah ialah yang bernama Abu Hurairah. InsyaAllah barakah. Letak nama anak Abu Hurairah. Berdoa hari-hari, ya Allah jadikanlah beliau seperti sahabat Nabi Abu Hurairah. Alim, rajin, taat kepada Nabi, disayangi oleh Rasulullah SAW dan juga disayangi oleh Allah SWT, insya-Allah. Kita baca hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: Man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu. La yanqusu dhalika min ujurihim syai'a. Wa man da'a ila dhalalah kana alayhi minal ithmi mithlu athami man tabi'ah. La yanqusu dhalika min athamihim syai'a. Rawahu Muslim. Maksud hadis ni, sebelum saya terjemah hadis ni, sadaqa Rasulullah SAW, benarlah apa yang Nabi ucapkan, iaitu siapa-siapa yang tunjuk kat orang lain jalan kebaikan atau ibadat, ajak orang buat baik, ajak orang beribadat, ajar orang beribadat, apa saja kebaikan, maka hak ajak tu dapat pahala walaupun dia tak buat benda tu. Contoh, dia bercakap tentang puasa sunat, orang pakat puasa sunat. Orang mula puasa sunat bulan Rejab, orang mula puasa sunat bulan Syawal. Kemudian orang ikut seperti mana yang diajak, maka 1000 orang yang berpuasa tu dapat pahala ke orang yang mengajak tu. Sebab dia yang tunjuk ke arah kebaikan. Subhanallah. Tuan-tuan nampak? Sebab tu buku ni dia himpunkan 40 hadis, yang mana 40 hadis itu ialah 40 perkara yang Nabi ajak, benda yang kecil tetapi pahalanya besar. Kita ajak anak buah kita tentang kelebihan sedekah.
harta kita diberkati, Allah menggandakan rezeki orang yang bersedekah. Bersedekah menjadi payung kita di mahsyar. Kita ajak, maka anak-anak murid kita 100 orang. Esok tu dia mula bersedekah. 100 yang bersedekah itu, keseluruhan pahala mereka, mereka pun dapat, hak ajak pun dapat. Maka tak perlu tunggu jadi ustaz. Kita ayah, kita ada isteri, kita ada anak-anak. Ajak dan ajak anak-anak kita untuk buat kebaikan ataupun buat ibadat. No? Kalau kita ibu, kita ajak anak-anak kita ke, ajak suami, jom puasa esok, kita puasa sunat. Kita puasa sunat. Apa nama ni? What? Pakcik Chinese. Ha? Satgi insya' satgi jumpa dia. Mai panggil dia mai masuk. Mai. Sila masuk. Sila jemput masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya duduk kuliah. Mai duduk. Sila duduk. Ya. Apa abang? Apa tu? Sihat lah? Sihat. Alhamdulillah sihat. Muda hari? Ustaz, Ya. ini betul Ustaz lah. Saya lah Ustaz Wadi. Saya Main dengan siapa? betul lah. Ustaz Adik Wadi Anwar. Ah. Saya memang peminat Ustaz. Ya. Saya tengok macam betul ke tak betul pun tak tahu. Macam saya ni hidup ke tak ke macam mana? Ha. Hidup lah ni, hidup ada ni. Itu pertama kali Hidup saya Sungai tengok. Petani. Main satu keluarga? Ha. Alhamdulillah. Saya suka sangatlah Ustaz. Dah berapa lama dah ni? Lama dah. Saya sekarang umur 52. Oh, macam 40. Tak ada lah. Sihat nampak. Ni anak ke? Ini anak Masya Allah. Ahlan wa sahlan. Marhaban. perempuan. Tu isteri. Ha. Masya Allah. Alhamdulillah. Ahlan wa sahlan. Saya betul tak percaya betul-betul Ustaz tu. Betul ya? Jadi boleh gambar. Saya kita gambar insya-Allah. Duduk dulu. Sila jemput. Mai duduk, mai. Mai duduk. Saya duduk kuliah lah sambil-sambil boleh dengar insya-Allah sikit. Saya kuliah 10 minit, 15 minit. Tak apa duduk. Tak ada apa. Duduk. 2 orang anak. Alhamdulillah. Okey. Dan sesiapa yang mengajak dan mengajar orang lain kepada kesesatan, kejahatan dan keburukan, maka dia mendapat dosa walaupun dia tak buat benda tu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia orang lelaki, dia artis. Dia ajak orang pakai subang. Dia pakai subang, orang lain pakai. 1000 anak muda tiru pakai subang. Padahal lelaki, maka hukumnya berdosa, haram. Walaupun dia seorang je buat, lepas tu orang tiru, sebab dia tunjuk ke orang tiru, maka dia mendapat dosa hak 1000 tadi, walaupun dia tak buat. Inilah yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benda kecil tetapi dosanya besar, iaitu ajar orang lain buat dosa ataupun ajak orang lain buat dosa, maka dia mendapat dosa yang orang buat tu. Sebab dia yang ajak orang. Maka bahaya. Terutamanya bila kita ni ramai orang ikut. Ramai hari ni seronok buat channel. Buat channel YouTube ke, buka channel ke, buat live TikTok, buat live Facebook. Kamu ajak apa?
Kamu ajak orang masak, alhamdulillah. Ajak orang masak, niatlah hati supaya isteri-isteri di sana belajar masak yang sedap, boleh jamu anak-anak makan, jamu suami makan, dapat pahala hak ajak masak tu. Walaupun dia ajak masak. Ada orang ajak masak sampai juta-juta orang tengok. Kan? Cik Nom tu saya tengok, masya-Allah kan. Dia punya subscribers tu kan. Saya tak kenal beliau kan, tapi kadang tengoklah satu dua video dia ajak kan. Dia ajak masak tu kan. Ramai. Bukan kita tengok tu kita duduk masak, tak ada masak pun. Tetapi bila tengok semua manusia boleh masuk syurga. Dia tukang masak ke, dia tukang sapu sampah ke, dia cleaner ke, dia buka kedai runcit ke, dia cikgu ke, semua boleh masuk syurga. Nah. Cuma tengok benda hak dia buat tu, yang pertama niat untuk Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang kedua jangan ajak benda yang mudarat ke orang. Jangan ajak benda yang mudarat. Jadi kalau dia buat channel YouTube, dia ajak benda masak. Masak untuk apa? Masak untuk keluarga. Masya Allah. Maka yang tu jadi kebaikan. Orang belajar, orang masak untuk ahli keluarga kan, maka jadi kebaikan. Jangan kita ada channel YouTube bercakap dengan memfitnah orang. Duk sebab aib orang. Ada orang channel dia memang untuk sebab aib orang. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hari-hari sampai beratus-ratus siri sebar aib orang. Lepas tu cabar orang. Siapa berani cuba tengok tang mana kesalahan saya. Bila cabar, Tuhan tunjuk kesalahan dia. Tuhan tunjuk terus. Kita manusia ni jangan memakai selendang Allah, iaitu kibr. Itu selendang Allah Azza wa Jal. No? Saya tengok ada satu orang ada channel YouTube. Setiap hari orang ni salah, tiap-tiap hari. Dan tak betul pula yang dia tegur tu, bukan betul pun. Lebih sebahagian tu tak betul pun yang dia tegur tu. No? Akhirnya Tuhan tunjuk. Akhirnya Allah tunjuk keburukan dia ni, kelemahan dia ni, kesalahan dia ni. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi hati-hati. Sudahlah channel kita ni puluh-puluh ribu orang. Kita menyebar keburukan orang dan tak betul pula. Oi. 2 kali dosa. No? Gelap di atas gelap. Sebab keburukan kawan tu, dan rupanya itu bukan keburukan dia buat, fitnah ke atas orang tu. Ada banyak channel YouTube yang kita boleh tengok yang ghairah, mencari duit kod YouTube dengan menjaja aib dan maruh orang. Man da'a ila dhalalatin. Nabi sebut dalam hadis sahih ni, sesiapa yang ajak orang ke arah kesesatan, sampai orang lain seronok untuk buat benda tak elok macam dia buat, sebab tengok view banyak, orang suka, kana alaihi minal ismi, dia tanggung dosa seperti mana dosa-dosa orang yang melakukan perkara itu, sebab dia yang tunjuk jalan untuk buat keburukan tersebut. Sama lah macam orang yang buat meluluskan kilang arak. Ini pemimpin kena dengar. Meluluskan kedai judi. Hati-hati, menteri besar negeri-negeri, hati-hati. Kuasa di tangan kamu. Allah akan soal kamu. Kamu boleh tutup kedai judi? Boleh sebab kuasa di tangan kamu. Kenapa tak tutup? Kenapa kamu tak tutup? Nak jawab apa depan Allah? Percaya ke tak percaya, akhirat ada. Allah itu wujud. Mahsyar itu wujud. Timbang dosa pahala itu wujud. Sama ada kita percaya ataupun tidak. Tuan-tuan sekalian, hari perhitungan itu akan sampai.
Maka saya peringat orang-orang yang ada kuasa, orang-orang yang Allah bagi kuasa di tangan dia. Dia yang di Pertuan Agong, dia sultan, dia Perdana Menteri, dia Menteri Besar. Allah akan soal, kenapa kamu tak tutup tempat-tempat mungkar yang diluluskan satu ketika dulu? Kedai arak, kedai judi, kilang arak. Ni semua ni ada. Menteri Besar, Perdana Menteri, semua ada kuasa untuk menutup benda ni, tuan-tuan. Hati-hati, akhirat itu benar, syurga itu benar, neraka itu benar, timbang dosa dan pahala itu benar. Jadi, itulah hadis yang ketiga yang kita ambil pada malam ni. Sekadar tu dulu, kuliah ringkas saya berkaitan dengan 40 hadis, 40 benda amalan kecil tetapi pahalanya besar. Ataupun pada malam ni kita tengok ada amalan juga kecil dan dosanya sangat besar, iaitu sesiapa yang menunjukkan jalan kejahatan, mengajak ke arah jalan kejahatan, meluluskan tempat-tempat yang membuat kejahatan dan kemurkaan Allah. Walaupun dia lulus sekali ya, sehari 100 orang pergi berjoget di disko itu, 200 orang. Maka tiap-tiap hari yang masuk berzina di dalam disko tu, yang masuk minum arak, yang masuk khayal, dadah dan sebagainya, yang lulus tu sedang menanggung dosa-dosa tu walaupun dia duduk di rumah dia membaca Quran. Walaupun dia duduk di rumah dia sembahyang. Tapi sebab dia yang lulus, di bawah kuasa dia, tempat itu diluluskan, maka dia menanggung dosa itu. Tuan-tuan sekalian, sementara masih hidup, sementara masih bernafas, Allah Ta'ala masih bagi peluang untuk kita selain daripada bertaubat, kita tutup tempat-tempat yang kita luluskan satu ketika dulu. Jadi yang tu saja untuk malam ni. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Jangan lupa pada setiap hari apa? Khamis jam 9 malam, kisah hidup akhir zaman. Kami bawakan setiap minggu, Khamis jam 9 malam, kisah hidup akhir zaman. Saya mula dengan tanda kecil kiamat yang pertama. Kita target tahun ni insya-Allah ada 100 episod kisah hidup akhir zaman, sampailah tanda-tanda besar, Dajjal, Ya'juj Ma'juj, Nabi Isa, apa semua ni, dan sampai bumi kiamat. Bukan saya ceramah sampai bumi ni kiamat, maksud episod tu sampai episod 100 insya-Allah. Hari Khamis jam 9 malam. Begitu juga hari hari Rabu. Sebanyak 25 episod Fas'alu ahla dzikri. Satu segmen yang mengupas tentang tajuk-tajuk yang ummah menghadapi muskilah di dalamnya. Tajuk-tajuk berkaitan dengan qunut, berkaitan dengan mazhab. InsyaAllah kita kupaskan secara ilmiah. Itu pada hari Rabu jam 9 malam di YouTube Ustaz Wadi Anwar Official. Semoga tuan-tuan boleh dapat manfaat, saya dapat manfaat, dan semoga kita semua sihat dan istiqamah dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.